Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Kerusuhan tercetus di timur Pakistan menyaksikan sejumlah gereja dibakar dan sebilangan kediaman penduduk Kristian dirosakkan pada Rabu selepas segelintir penganut agama itu dituduh bertindak menghina Islam. Ratusan penunjuk perasaan turun ke kawasan majoriti Kristian di pinggir bandar Faisalabad susulan tersebar dakwaan bahawa kitab suci Al-Quran telah dicemari. Pegawai penyelamat dan polis memaklumkan sekurang-kurangnya 4 gereja dibakar manakala penduduk mendakwa belasan bangunan berstatus gereja dirosakkan. Ribuan polis dikerahkan ke kawasan berkenaan dan puluhan orang telah ditahan, kata Menteri Penerangan Wilayah Punjab Amir Mir dalam satu kenyataan yang turut mengutuk tindakan menghina Islam sebagaimana didakwa. Rakaman imej dikongsikan dalam media sosial menunjukkan penunjuk perasaan membanjiri jalanan dengan membawa kayu dan batu. Selain asap dilihat berkepul dari bangunan gereja, satu rakaman video pula memaparkan sekumpulan penunjuk perasaan melaungkan tuntutan supaya individu dituduh melakukan perbuatan menghina Islam itu dikenakan hukuman. Perkongsian dalam media sosial turut menunjukkan sebilangan ulama tempatan menggesa supaya semua umat Islam bersatu dan membantah tindakan biadab mencemarkan kitab suci Al-Quran. Menurut satu laporan polis, pertuduhan akan dikenakan ke atas 2 lelaki Kristian yang didakwa melarikan diri dari kawasan berkenaan. Kejadian berlaku di Jalan Wala, daerah Faisalabad selepas seorang penganut Kristian tempatan bersama rakannya didakwa mengoyak halaman Al-Quran dan melemparkannya ke tanah serta menulis kata-kata kesat di halaman lain. Susulan itu, sekumpulan lelaki bertindak merobohkan rumah lelaki berkenaan dan merosakkan gereja. Kerusuhan tercetus sehingga menyaksikan kediaman penganut Kristian yang lain di kawasan itu turut menjadi sasaran, manakala beberapa gereja dibakar. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Angka kematian yang disahkan selepas insiden letupan di pusat bandar San Cristobal, Republik Dominika telah meningkat kepada 27 nyawa, lapor agensi berita Jerman DPA. Ketua Agensi Perlindungan Awam COE Juan Manuel Mendes dalam sidang media pada Rabu berkata seramai 59 lagi cedera. Letupan pada petang Isnin itu menggegarkan kawasan pasar yang sibuk di San Cristobal lalu mencetuskan kebakaran besar. Punca kejadian masih belum dikenal pasti. Menurut laporan beberapa media seperti Akhbar Diario Libre, pasukan penyiasat mengesyaki bahawa insiden bermula dari sebuah kedai kitar semula plastik yang beroperasi secara haram. Presiden Luis Abinader mengisytiharkan Hari Berkabung Kebangsaan pada Khamis. Sekurang-kurangnya 35 maut dalam satu letupan di stesen minyak yang menghasilkan berbola api besar di sebuah kawasan pendalaman Rusia di Kaukasus, Republik Dagestan pada Isnin lalu. Beberapa foto yang dikongsikan oleh Kementerian Kecemasan Rusia menunjukkan kereta yang hangus susulan kebakaran itu, sementara pekerja penyelamat bertopi keledar cuba memadamkan api dan membersihkan sisa serpihan. Kementerian berkenaan turut mengesahkan seramai 35 penduduk terbunuh manakala 80 lagi cedera susulan insiden berkenaan. Presiden Rusia Vladimir Putin turut menzahirkan ucapan takziah kepada mangsa dan keluarga mereka yang terlibat. Sementara itu, dalam satu hantaran menerusi media sosial, Jawatankuasa Penyiasat bagi Cawangan Serantau yang menyiasat kes besar berkata letupan di bandar Makachala itu tercetus di stesen minyak selepas berlakunya kebakaran. Kebakaran itu berlaku ketika kerja penyelenggaraan kereta sedang dibuat, diikuti bunyi dentuman. Susulan insiden ini, ada individu yang cedera dan meninggal dunia.
kata jawatan kuasa itu yang turut memaklumkan beberapa bangunan dan kenderaan berhampiran lokasi kejadian turut rosak. Jawatan kuasa berkenaan berkata, satu kes jenayah sudah dibuka untuk menentukan punca yang menyebabkan tercetusnya kebakaran itu. Agensi berita kerajaan TASS dan RIA Novosti yang memetik kenyataan kementerian melaporkan kebakaran itu sudah berjaya dipadamkan. Menurut Ketua Pentadbiran Dagestan, Sergei Melikov, menerusi hantaran di media sosial, letupan itu dikenal pasti berlaku malam Isnin sekitar pukul 10 malam. Angka korban akibat hujan sejak 3 hari lalu di negeri utara India, Himachal Pradesh, meningkat kepada 71 mangsa. Menurut Pegawai Kanan Pengurusan Bencana pada Rabu, Setiausaha Utama Pihak Berkuasa Pengurusan Bencana Negeri Himachal Pradesh, Onkar Chand Sharma berkata, bantuan dan kerja menyelamat sedang dijalankan di kawasan terjejas, namun jumlah kematian serta anggaran kerosakan dijangka meningkat. Lebih banyak kerosakan berlaku pada 13, 14 dan 15 Ogos berbanding Julai lalu. Angka kematian ialah 71 orang dan terdapat kehilangan harta benda. Namun ia dijangka meningkat berikutan kerja menyelamat dan bantuan serta anggaran terperinci akan mengambil masa, katanya menurut laporan media. Dalam pada itu, seramai 2,500 penduduk sudah dipindahkan ke tempat selamat, manakala kerajaan negeri memutuskan untuk menutup semua institusi pendidikan bagi memastikan keselamatan pelajar. Sekolah di negeri ini telah ditutup sejak beberapa hari lalu berikutan cuaca buruk, kejadian tanah runtuh dan situasi seperti banjir. Pihak berkuasa wilayah barat laut Kanada mengarahkan penduduk di Yellowknife supaya berpindah ekoran kebakaran hutan yang semakin menghampiri bandaraya itu, lapor Sputnik. Pengumuman itu dibuat sehari selepas darurat diisytiharkan di bandar itu, lapor penyiar berita CTV pada Khamis. Saya mahu menjelaskan bahawa masih ada masa untuk penduduk meninggalkan bandar ini dengan selamat melalui jalan darat atau udara, kata Menteri Alam Sekitar Shane Thompson. Jun lalu, Menteri Pertahanan Kanada Bill Blair mengakui bahawa kebakaran hutan musim ini adalah yang paling buruk dalam sejarah negara itu. Pada awal Ogos, Perkhidmatan Pemantauan Atmosfera Copernicus CAMS Kesatuan Eropah berkata kebakaran hutan yang marak di Kanada menyebabkan pelepasan karbon dioksida pada paras tertinggi ke atmosfera, menyumbang lebih 25% daripada jumlah pencemar bawaan udara ke planet tahun ini. Sementara itu, Datuk Bandar Yellowknife Rebecca Alty memberi amaran kebakaran hutan kian marak dan kemungkinan sampai ke pinggir bandar menjelang hujung minggu ini. Lebih 120 anggota tentera dikerahkan membantu bomba memadamkan api. Orang awam yang menggunakan lebuh raya dinasihatkan berhati-hati kerana asap tebal menyebabkan jarak penglihatan pemandu menjadi terhad. Sehingga Khamis, lebih daripada 1,000 kebakaran hutan berlaku di Kanada, termasuk kira-kira 230 di wilayah barat laut. Tinggal bersama bayi kembar dan adik lelaki yang baru lahir, remaja Palestin ini menggunakan bunyi tangisan berterusan mereka untuk membangunkan aplikasi yang katanya boleh membantu ibu mengenal pasti punca mengapa bayi mereka menangis. Layali Khatib, 15 tahun, yang tinggal di pinggir Jenin, Tebing Barat, bekerja dengan perisian yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis bunyi tangisan bayi dan mengenal pasti punca tangisan mereka, sama ada kelaparan, mengantuk, sakit atau lampin basah. Walaupun memilih untuk tidak berkongsi butiran khusus tentang cara aplikasinya berfungsi, Layali berkata proses itu melibatkan rakaman bunyi kanak-kanak
semasa menangis yang kemudiannya dianalisis melalui proses AI menghasilkan senarai kemungkinan sebab dan penyelesaian untuk tangisan itu. Layali mula membangunkan aplikasi itu yang dipanggilnya Panduan Ibu atau Mother's Guide pada tahun 2019. Anak muda itu berkata aplikasinya berfungsi dengan ketepatan 93%. Panduan keibuan boleh digunakan untuk bayi bawah 18 bulan dan juga memberi petua dan petua penjaga untuk mengurangkan ketidakselesaan anak mereka. Gadis muda ini teringat terpaksa mengharungi pelbagai rintangan sepanjang perjalanan. Dia belajar pengekudan dengan mengikuti kelas dalam talian dan menggunakan tapak web sumber terbuka atau open source untuk mencipta aplikasi tersebut. Selepas harapannya untuk memperhalusi rekaan semasanya dan menyebarkannya ke seluruh dunia, matlamat Layali seterusnya adalah untuk membangunkan aplikasi yang boleh mendiagnosis autisma. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.